Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan membincangkan matematik SPM, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, kita akan melihat beberapa perkara. Antaranya, sebelum kita belajar berkenaan dengan ketaksamaan linear dua pemboleh ubah, kita akan lihat dulu persamaan linear dua pemboleh ubah. Kemudian kita akan lihat tanda-tanda penting. Seterusnya, yang keempat, kita akan lihat lukisan graf persamaan linear dan ketaksamaan linear. Dan yang terakhir, dalam bahagian ini, kita akan melihat bagaimana untuk mengubah masalah ke dalam bentuk ketaksamaan linear. Persamaan linear dua pemboleh ubah. Apa yang dimaksudkan dengan persamaan linear? Persamaan linear adalah ayat matematik yang lengkap mempunyai tertanda sama menghubungkan sebutan pemboleh ubah yang berkuasa satu. Perhatikan, dia mesti ada tanda sama dan dia mesti melibatkan pemboleh ubah dengan kuasa bagi pemboleh ubah adalah satu. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah? Pemboleh ubah adalah simbol yang digunakan bagi mewakili suatu kuantiti. Dengan sebab itu, pemboleh ubah ini mestilah mempunyai nilai-nilai ataupun mewakili nilai-nilai yang tertentu. Perhatikan persamaan linear ini. Y sama dengan 2x tambah 3. Dalam persamaan ini, terdapat dua pemboleh ubah, iaitu persamaan ini menghubungkan pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah X dihubungkan dengan tanda sama. Jadi ini adalah merupakan persamaan. Oleh kerana kuasa bagi X dan Y adalah satu, dia adalah persamaan linear. Terdapat dua pemboleh ubah iaitu X dan Y, maka ini adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Y sama dengan 2x tambah 3 adalah merupakan satu persamaan. Ayat matematik ini adalah benar sekiranya nilai di sebelah kiri iaitu Y dan nilai di sebelah kanan 2x tambah 3 bernilai sama. Dalam satah Chartesian ataupun graf, pasangan nilai x, y ini diwakili oleh titik-titik pada satah Chartesian. Koordinat x mewakili nilai x dan koordinat y mewakili nilai y. Persamaan linear pada satah Chartesian adalah garis lurus. Dan perhatikan istilah linear ini sebenarnya merujuk kepada garis lurus. Ini adalah kerana apabila kita mempunyai persamaan linear, kita lukiskan graf. Graf yang kita akan dapat adalah merupakan graf garis lurus. Pasangan nilai yang memenuhi persamaan ini diwakilkan oleh koordinat-koordinat bagi titik-titik yang berada di atas garis yang kita lukiskan. Perhatikan contoh lakaran graf yang cikgu tunjukkan di sini. Jika kita ada Y sama dengan 2x tambah 3, kita akan dapat satu garis lurus di mana pintasan Y-nya adalah 3 dan pintasan X-nya adalah 3/2. Sebenarnya koordinat di sini adalah 3/2 kosong, koordinat di sini adalah 0, 3. Perhatikan bahawa titik 03. 0 merujuk kepada nilai X dan 3 merujuk kepada nilai Y. So, dalam persamaan Y sama dengan 2x tambah 3, nilai Y adalah 3, nilai 2x tambah 3 adalah 2, darabkan dengan koordinat Y, 0 tambahkan dengan 3. Perhatikan di sebelah kiri nilainya 3 dan di sebelah kanan pun nilainya 3. Jadi, persamaan ini adalah benar ataupun pasangan nilai 03 ini memenuhi persamaan ini. Dengan sebab itulah kita dapati titik 03 ini berada pada garis lurus Y sama dengan 2x tambah 3. Sekiranya kita palangkan tanda sama, dia akan menjadi tidak sama. Perhatikan Y, kita palangkan tanda sama, kita baca sebagai Y tidak sama dengan 2x tambah 3. So, apabila kita katakan Y tidak sama dengan 2x tambah 3 tidak sama, boleh memberi dua maksud. Nilai Y
mungkin lebih besar daripada 2x tambah 3 atau nilai y lebih kecil daripada 2x tambah 3. Perhatikan implikasi yang berlaku. Bila kita katakan y lebih besar daripada 3, kalau kita baca secara terbalik, x lebih kecil daripada y. Begitu juga kalau kita ada y lebih kecil daripada 3, ia menggambarkan bahawa x lebih besar daripada y. Pada Sata Chesterton, pasangan nilai pemboleh ubah XY yang kita wakilkan dengan koordinat ini, dia tidak sama digambarkan dengan kedudukan yang bukan pada garis lurus berkenaan. Dia berada di luar daripada garis lurus tersebut. Perhatikan, kalau sekiranya kita ada koordinat 1, 2. 1, 2 berada di sini, maka dia tidak berada di atas garis Y sama dengan 2X tambah 3. Mari kita uji. Bila kita ada Y sama dengan 2X tambah 3, perhatikan, bagi koordinat 1, 2, nilai Y-nya adalah 2. Nilai bagi 2x tambah 3 adalah 2 darab 1 tambah 3, iaitu 5. Perhatikan, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, nilainya tidak sama. Nilai di sebelah kiri adalah lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan. Jadi, titik ini mewakili nilai XY yang lebih kecil, iaitu Y lebih kecil daripada 2x tambah 3. Sekarang perhatikan titik 1, 6. Nilai X-nya adalah 1, nilai Y adalah 6. Apabila kita uji, kita akan dapati nilai 2X tambah 3 adalah 2 darab 1 tambah 3, 5. Nilai di sebelah kanannya adalah 6, nilai di sebelah kirinya adalah 6, sementara nilai di sebelah kanannya adalah 5. Jadi nilai di sebelah kanan lebih besar. Nilai di sebelah kiri adalah lebih besar daripada nilai di sebelah kanan. Jadi, titik ini berada dalam kawasan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Jadi ada beberapa tanda penting yang perlu difahami oleh para pelajar. Kita dah jumpa tanda ini. Ini merupakan tanda sama dengan, bermaksud nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Tanda ini merujuk kepada tidak sama. Nilai di sebelah kiri tidak sama dengan nilai di sebelah kanan. Perhatikan tanda ini. Ini lebih besar daripada, ini lebih besar atau sama dengan. Perbezaan di antara dua nilai ini, bagi lebih besar, dia tidak boleh mengambil nilai yang berkenaan. Tetapi, sekiranya terdapat tanda sama, maknanya nilai di sempadan juga memenuhi ketaksamaan ini. Samalah juga dengan tanda ini. Ini adalah lebih kecil daripada, sementara ini adalah lebih kecil atau sama dengan. Dia boleh mengambil dua nilai, nilai yang lebih kecil dan nilai yang sama. Sekarang kita lihat bagaimana untuk melukis graf yang melibatkan ketaksamaan linear dua pemboleh ubah. Ada beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian. Yang pertama, kita tentukan dulu sifat ketaksamaan. Sama ada dia lebih besar, lebih kecil, ataupun lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan. Ini adalah penting untuk kita menentukan nanti jenis garis yang perlu kita gunakan, garis yang terus ataupun garis putus-putus. Sekiranya dalam ketaksamaan terdapat menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan, ataupun lebih kecil atau sama dengan, kita boleh menggunakan garis terus. Tetapi sekiranya dia melibatkan lebih besar atau lebih kecil, garis yang dilukis hendaklah garis putus-putus. Perkara yang kedua, kita tentukan julat nilai yang dikendaki dan skala yang sesuai untuk paksi X dan paksi Y. Daripada nilai-nilai X dan nilai-nilai Y, kita dapat menentukan apakah julat nilai yang perlu kita gunakan dalam melukis graf ini. Perkara yang ketiga, kita sediakan pasangan nilai yang sesuai dalam julat yang diberikan. Pasangan-pasangan nilai ini sebenarnya merupakan koordinat bagi titik yang akan diplotkan nanti. Langkah yang berikutnya, plotkan titik-titik berdasarkan kepada pasangan nilai tadi, dan seterusnya menyambungkan titik-titik yang diplotkan dengan menggunakan garis yang terus ataupun garis putus-putus. Langkah yang terakhir,
lengkapkan penlabelan pada graf berkenaan. Kita tunjukkan satu contoh secara ringkas. Lukiskan graf Y sama dengan 2X tambah 3 dalam julat X lebih besar atau sama dengan 3 dan lebih kecil atau sama dengan 5 bagi mengenal pasti rantau yang memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Jadi dalam soalan ini, julat nilai X telah diberikan iaitu daripada negatif 3 hingga 5. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita dah lihat julat nilai bagi X negatif 3 hingga 5. Kemudian, kita perlu mengenal pasti nilai Y yang sepadan dengan nilai X yang sesuai yang kita akan gunakan dalam graf ini. Apa yang kita lakukan? Mengenal pasti nilai X dan menggantikan nilai Y untuk mendapatkan nilai yang sepadan. Jadi bila X sama dengan negatif 3, kita gantikan negatif 3. So nilai Y akan sama dengan 2 darab negatif 3, tambahkan dengan 3. So kita dapat negatif 3. So pasangannya adalah negatif 3, negatif 3. Gantikan untuk nilai yang berikutnya bila X sama dengan negatif 2. Kita gantikan, kita akan dapat nilai Y adalah negatif 1. Bila X sama dengan negatif 1, kita akan dapat nilai Y sama dengan 3. Bila X sama dengan 0, nilai Y adalah sama dengan 3. Bila X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 5. X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 7. Bila X sama dengan 3, nilai Y sama dengan 9. Bila X sama dengan 4, nilai Y adalah 11. Bila X sama dengan 5, nilai Y akan sama dengan 13. Seterusnya, kita pasangkan nilai-nilai ini dan kita masukkan dalam jadual sebelum kita lukiskan graf. Ini contoh jadual yang cikgu sediakan menunjukkan pasangan nilai yang sepadan bagi X dan Y yang kita perolehi tadi. Langkah yang berikutnya kita tentukan skala yang sesuai pada paksi. So kita tentukan berapakah saiz ataupun julat. Bagi paksi X, perhatikan nilai paling kecil negatif 3, paling besar adalah 5. Bermakna julat nilai dia adalah 8 unit. So kita perlukan 8 unit untuk paksi X. Untuk paksi Y, kita perhatikan nilai paling kecil negatif 3, paling besar 13. Maknanya kita perlukan 16 unit. Jadi kita tentukan apa skala yang sesuai untuk kita gunakan pada paksi-paksi ini supaya graf yang kita lukis itu nanti dapat mewakili graf yang cantik. Biasanya graf yang cantik mempunyai ataupun menggunakan 75% ataupun lebih daripada ruangan yang terdapat pada peta graf. Langkah yang berikutnya, kita lukiskan paksi-paksi yang terlibat, lengkapkan semua skala pada paksi, kemudian kita plotkan titik-titik dan seterusnya kita sambungkan titik-titik itu. Dalam kes ini disebabkan oleh ketaksamaannya adalah Y lebih besar daripada 2X tambah 3, maka kita gunakan garis putus-putus. Seterusnya, kita kenal pasti rantau dan kita lorekkan rantau yang memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Cikgu tunjukkan contoh yang mudah yang cikgu dah lukis. Perhatikan bila pelajar lukis, pelajar perlu menggunakan pensel. Cikgu gunakan marker berwarna untuk memudahkan pelajar melihat. Okey, dalam kes ini cikgu gunakan skala pada paksi X 2 cm mewakili 1 unit dan sama juga pada paksi Y. Pada paksi Y cikgu gunakan 1 cm mewakili 1 unit. So cikgu plotkan titik-titik berdasarkan pada pasangan nilai yang kita ada, iaitu bila X negatif 3, Y negatif 3, X negatif 2, Y negatif 1. Bila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1 dan seterusnya. Kita tandakan semua titik. Seterusnya, kita sambungkan titik-titik ini menggunakan garis putus-putus sebab dia melibatkan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. So, ini adalah garis Y sama dengan 2X tambah 3. So, nilai ataupun kawasan ataupun titik-titik di mana Y lebih besar daripada 2X tambah 3 adalah kawasan yang berada di sebelah atas daripada graf ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita lorekkan rantau ini.
Ya, cikgu lorekkan secara ringkas saja. Jadi kawasan yang berada di atas daripada garis Y sama dengan 2X tambah 3 itu adalah merupakan rantau yang memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Ini bermaksud mana-mana titik berkoordinat yang berada dalam rantau ini, kawasan ini memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Sekarang kita lihat bagaimana untuk mengubah masalah ke dalam bentuk ketaksamaan linear 2 pemboleh ubah. Perkara yang kita perlu lakukan, yang pertama, fahamkan masalah yang diberikan, kemudian tentukan pemboleh ubah yang sesuai bagi mewakili kuantiti-kuantiti yang terlibat, dan seterusnya kita hubungkan pemalah dan pemboleh ubah berkaitan mengikut syarat atau hubungan dalam bentuk ketaksamaan. Perhatikan contoh yang diberikan. Bentuk satu ketaksamaan berdasarkan masalah berikut. Aisyah menjual nasi lemak telur dengan harga RM1.50 sebungkus dan nasi lemak ayam dengan harga RM3.50 sebungkus. Untuk mendapatkan keuntungan, jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120. Bentuk satu ketaksamaan bagi memperolehi keuntungan dalam jualan harian. Jadi kita kena tentukan masalah dia. Masalah dia kita nak dapatkan ketaksamaan bagi memperoleh keuntungan. Kemudian kita perlu kena pasti pemboleh ubah. So, perhatikan, pemboleh ubah mesti melibatkan kuantiti, iaitu kuantiti nasi lemak telur dan nasi lemak ayam. Dan kita tentukan apakah dia pemboleh ubah untuk mewakili kuantiti yang terlibat. Katakan untuk nasi lemak telur kita gunakan X, untuk nasi lemak ayam kita gunakan Y. So, hubungan yang diberikan adalah jualan nasi lemak perlu melebihi 120. So, kalau kita kata jualan, dia mestilah jualan bagi nasi lemak telur ditambahkan dengan jualan bagi nasi lemak ayam. So, harga nasi lemak telur 1.5 iaitu RM1.50 darabkan dengan X berapa bilangan nasi lemak telur yang dijual, tambahkan dengan jualan untuk nasi lemak ayam RM3.50 satu bungkus, darabkan dengan Y berapa bilangan nasi lemak ayam yang dijual. So, apa yang kita nak? Jualan melebihi 120. Jadi 1.5X tambah 3.5 Y mesti lebih besar daripada 120. Kita perlu mudahkan ketaksamaan ini. So, dalam kes ini kita boleh darabkan dulu dengan 10. Jadi kita akan dapat 15X tambah 35Y lebih besar daripada 1200. Kemudian kita boleh bahagi dengan 5. Kita dapat 3X tambah 7Y lebih besar daripada 240. So, ketaksamaan kita perlu beri dalam bentuk yang mudah. Cukup dulu untuk kali ini. Hingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.